Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni kita ada nak buat beberapa ujian teknikal lah. Jadi antara benda yang orang tanya banyak pada saya ialah dua perkara lah. Ada aircon vent belakang ke tidak, dan sama ada dia punya enjin tu bising ataupun tidak. Jadi hari ni kita nak buat satu ujian yang objektif lah. Jadi bukan pendapat saya, tapi kita buat ujian objektif. Jadi awak tengok kat belakang tu, yang warna kuning tu ialah sebuah decibel meter. Dan saya ada satu kamera kat sini. Di kamera ni akan tunjuk bacaan tu lah. Jadi saya akan letak kat bawah skrin ni, awak akan boleh nampak bahawa ini adalah sebuah decibel meter dan ini bacaan dia. Dan keduanya orang tanya, sebab orang tanya aircon belakang tu sejuk atau tak sejuk bila tak ada aircon belakang. Jadi saya juga ada satu lagi alat, iaitu sebuah wind meter lah. Ini kita punya wind meter kita. Dia akan bagi bacaan kelajuan angin dan juga suhu. So di situ kita tengok saya tiup lah. Ini bacaan angin lah. Dia naik ke situ. Dan suhu dia akan tunjuk jugalah. Itu suhu dia sekarang 27.2 darjah Celsius. Dan bacaan angin tu dia maksimum kalau ribut dia naik sampai hujung sana lah dia punya bacaan dah. Tapi buat masa ni kita tengok tadi bacaannya 64.1. Saya boleh tunjuk kelajuan angin ataupun saya boleh tunjuk suhu. Saya akan tunjuk dua-dua lah sekarang. Jadi buat masa sekarang ni kita nak mulakan kita punya bacaan kita ialah dalam keadaan kereta berada di tempat senyap dan mati semua benda. Apa yang ada sekarang ialah bunyi di dalam kereta, termasuk apa-apa bunyi daripada luar yang boleh masuk. Jadi bacaan tu menunjukkan sekitar 36.5 desibel lah. Jadi kat sebelah ni saya ada tunjuk jadual lah, menunjukkan tahap desibel. Dan ini maksudnya bersamaan dengan apa, 36 ni lebih kurang bunyi dalam bilik yang senyap lah. Maksudnya kalau bilik tu ataupun rumah kosong, kita duduk diam-diam dalam bilik yang kosong, macam itulah bunyi dia, memang senyap lah. Kalau bawah pada tu kira dia macam mungkin dalam gua ke kan, gua jauh tengah hutan, dalam gua yang tak ada apa-apa, dia jadi senyap macam tu lah. 10 ialah dia punya macam threshold, kita boleh dengar lah. Bawah pada tu susah lah kita nak dengar benda tu kan, bunyi tu. So sekarang ni kita nak start enjin. Kita nak tengok bunyi bersama dengan enjin tadi 36.5 dia settle down kat 44.2 desibel. Itu juga ada masih lagi bunyi yang tahap bunyi yang rendah. So maksudnya bunyi enjin tadi tu tidak menambah begitu banyak lah, lebih kurang dalam 8 desibel dia tambah. So kenapa saya letak di situ? Mungkin bertanya kenapa saya letak dekat situ. Sebab ni paling tempat dekat dengan telinga lah. Saya bila orang duduk sini kan, dekat dengan telinga lah. Jadi cara kita nak mengukur bunyi itu ialah bagaimana dia datang kat telinga kita lah. Takkan kita nak ukur dekat depan dashboard, kat bawah ni kan. Jadi kita kat mana kita dengar, telinga kita kat situlah kita ukur, pasal kat situlah yang kita dengar. Jadi saya letak ni, ini memang protokol yang diterima lah. Walaupun peralatan saya peralatan basic lah kan, daripada China. Kalau kita tengok yang ada orang guna peralatan yang lebih canggih lah, tapi basically still a decibel meter. Dan selalunya peralatan tu dia punya decibel meter tu dia punya pick up point dia, mikrofon dia dekat headphone. Benda tu rupa macam headphone tapi sebenarnya dia mikrofon. Yang mikrofon tu ada dekat telinga kita dan dia ambil bacaan je lah. Saya
saya tak tahu macam dia average left right ke apa ke. Tapi itu kalau peralatan yang canggih lah, harga berpuluh-puluh ribu. Tapi saya gunakan decibel meter ni lah. Okey, ni tadi lepas kita dah pasang bunyi dengan enjin saja, kita nak hidupkan aircon speed 1. Tiga. So saya rasa 43 tadi tu ialah bunyi bila fan depan tak hidup. So kita try mati lagi sekali. So 43.1 itu bunyi tanpa aircon. So sang aircon nombor 1. Kalau kompresor tak hidup, bunyi dia sama. Tahap bunyi dia sama, macam seolah-olah tak ada bunyi. Punya senyapnya bunyi aircon ni. Tapi bila kompresor hidup, hampir-hampir 50. Tak silap saya tadi, tapi ni dia turun balik dah. Ni saya paksa kompresor hidup jadi 51, 50 macam tu lah lebih kurang. So sekarang kita tambah speed. Sekitar 45, 46 dengan kelajuan 2 speed. Tambah 3 pula. Tujuh lebih kurang. Kalau dengan kompresor lebih kurang masih dengan 51 macam tu. Speed nombor 4. $52 ada peningkatan banyak sikit. Kita pun boleh dengar dah sekarang bunyi aircon tu makin kuat. Speed nombor 5. $56 hingga 57. Speed nombor 6. $60 hingga 61. Dan speed maksimum 7. $63, $64. Okay. So itu kita punya bunyi lah tadi. Kadar bunyi dah. So sekarang saya nak tunjuk kelajuan angin pula. Ini saya buat speed nombor 1 lah. Kejap. Lebih kurang 5 km per hour tadi. 5 km per hour.
Jadi saya pegang benda ni lebih kurang dalam jarak 2 jari lah daripada lubang aircon tu. Sorry, lebih dekat lagi tadi. Saya pegang lebih kurang hampir-hampir bertemu lah, hampir-hampir dua jari tu, tak sampai 2 jari dekat tu je lah saya pegang. Jarak nak pergi dekat. Okey, tu dia punya bacaan dia 4.6. Kemudian kita tambah 2 speed. Sekejap. Senang macam ni saya pegang. Lepas tengok sini. Jadi ni tengok bawah tu, speed aircon. Nampak speed aircon Speed aircon nampak. Meter pun nampak. Saya letak macam tu lah, nampak 10.2 untuk speed 2. Speed 3 lebih kurang 13. Speed 4 lebih kurang 17. Speed 5 20 km sejam. Speed 6 25 km sejam. Speed 7 maksimum. km sejam. Okey, itu dia punya speed pula. Sekarang ni saya nak turunkan balik ke kelajuan 2. Kelajuan 3 lah. Kelajuan 3. Lepas tu kita nak tengok bacaan suhu. Tadi kita tunjuk dia punya bacaan wind chill pula ni, maksudnya suhu. Dia bagi suhu dia berapa lah kita rasa. Boleh nampak saya letak aircon level 1, kompresor speed kompresor level 1, dan wind chill factor dia ialah lebih kurang dalam 22. Macam tu lah suhu dia ni. Sambat sikit nak turun. Dia kena tunggu sekejap lah. Dia makan masa sikit. Dia memerlukan beberapa saat lah nak buat bacaan dia. So untuk level 1 lebih kurang dalam 22 lah. Jadi kita tambahkan aircon punya level pada level 2, kompresor dia sepatutnya jadi lagi sejuk lah. Nampak dia turun dah tu. Makin berasa sejuk dia. Saya letak speed tu level 3 sebab selalunya kita pasang macam tu lah. Kita taklah pasang laju sangat. Bila laju sangat tu nanti dia punya tak macam realistik lah. Macam ni duduk turun. Dia 22 ni dah turun 21 dah ni. Tunggu kejap, tengok dia turun kita lagi. 1 turun, makin turun. 20.8 baru level 2 aircon lah. Yang ni saya rasa akan turun banyak juga lagi ni. Tak apa, boring, nanti kita speed up sikit lah.
Bila kita kata wind chill tu maksudnya angin tu berasa macam mana. Pasal bila dia sejuk saja, satu hal bila ada angin dia akan jadi lebih sejuk, rasa lebih sejuk lah. So ni kita factor wind chill lah. Kita ambil suhu udara saja dia tak sama. Jadi kita letak kat sini pasal ada blower punya speed ni. Kita tengok kelajuan aircon. Saya rasa ni 20 lah, 20.1, 20.2 dia dah berlega kat situ. Jadi kita tambahkan pula aircon jadi speed level 3, kompresor level 3. Dia start turun lagi dah. Bunyi kompresor kick in tu, nampak tu makin sejuk. Dia turun. Dia cuma beza dia kerap, lagi kerap lah kompresor tu jalan kan. Jadi bila kompresor tu kerap jalan, lagi banyak haba dia boleh serap daripada udara. Dan itulah yang menyebabkan ini rasa. Dan of course saya letak setting recirculate lah. Dia turun lagi ni. Saya ingat 19 boleh ni. Turun dah. Dia 20, sekarang 19 ni. Saya rasa 18 lebih pun boleh ni. Kompresor tahap 3 ni. Saya tunggu kejap bagi dia beberapa minit. Kompresor hidup lagi, so turun lagi ni. Ok lah, 18.8, 18.9, 19 macam tu lah untuk kompresor tahap 3. Kita tambah lagi kompresor tahap 4. Tengok dia turun. Jadi selagi dia tak maksimum tu, kompresor tu ada gap lah. Dia punya running dia kita boleh dengar kan. Ini saya rasa 18 lah, sampai 18 ni, 17.8. Share factor. So kita kira turun lagi. Curah 0.5. Tu kompresor level 4 lah. Kita tambah kompresor sekarang level 5. Dia turun lagi. $16.9. ni 16 ni kira Genting Highland lah, time sejuk. 15.9 lah. Tu kompresor tahap 5. Asal turun lagi ni. 15.6. Sekali lagi kita tengok kompresor cycle lagi sekali ni. Kalau dia turun lagi, maksudnya boleh turun lagi lah. Tu dah tangkap kompresor. kosong. Okay, kita tengok lagi sekali kompresor tangkap. Tangkap lagi. So dia dah ada kekal 15. Tak ada ini lagi dah. So kita ambil kompresor level 6. Kompresor level 6. Ni kompresor tu akan run lebih lama lah. Ini saya rasa turun 14 lebih lah.
kena tunggu 2-3 cycle juga pasal dia berganjak ke tak ada berganjak. Itu 14.5, 14.7 tangkap lagi sekali tu. Tengok. Biasanya dia tak mau turun dah ni. Try satu lagi. .4 logik kita turun 14. Turun. Kemungkinan cecah 14 ni. Kompresor tahap level 6 14.2 14.1. Okay, 13.9. Sejuk. Dah ni tahap-tahap ni chiller. Turun single digit kalau kacau memang tiap air. Turun gitu. So kita letaklah maksimum. Jadi tadi pada tahap 6 tadi kita dapat 13.6 Jadi sekarang ni kita dah buang maksimum dah. Maksudnya kompresor jalan sentiasa lah. Kita bagi dia dalam 3-4 minit, tengok dia boleh turun lagi ke tidak. Saya kira 12 lebih ni mungkin. Vent temperature windshield dekat betul kat muka corong tu lah. Dia lama tu dia makin sejuk lah, pasal udara yang dia serap pun makin sejuk dan benda yang dalam evaporator pun duduk sejuk lagi. Ni turun 12 ni. Tak tahu lah boleh turun sampai 11 lebih ke tidak. Kita tunggu kejap, tengok keadaan suhu duk tengok ni 12.4 nampaknya, 12.2. Kau nak tengok rupa kat mana ke apa? Kita try bawa kamera yang tu nampak tak bawah ni. Inilah saya dah belak ni. Ni benda kat sini tak nampak tersorok. So nampaknya dia lebih kurang 12.2 lah. Macam tak boleh turun lagi dah. Kita bagi dia chance satu cycle lagi, tengok. Dia fluctuate kat situ lah. Dia duduk naik 12.6, 12.2, semua turun ke 12.4. Saya tak tahu lah dia boleh turun tak 11 lebih. Okay, nampaknya 12.4 lah. 12.4, 12.5 adalah suhu yang dicapai di lubang aircon itu suhu aircon pada ni setting dia 3 bar fan max cool, maksimum dah aircon, maksimum cool. So kalau nak tengok beza dia, kita bagi maksimum angin. Bila kita bagi maksimum angin, tengok dia akan turun tak dengan windshield dia.
lebih sikit lah. Bila kita run fan tu laju, jadi ada sensor dekat kompresor tu akan tengok kata dia kena run maksimum, tak berhenti lah. Sebelah lebih dah. Ni kita akan run format ni untuk tengok berapa lama masa dia perlukan untuk turunkan suhu kabin lah daripada panas. So boleh turun sampai 11 lebih lah. Ni dengan full aircon, full blower speed, dengan full aircon, max cool lah kiranya ni. Ni max cool dengan setting 11.6 lah. Okay, kita kembalikan kamera ni ke sini untuk tengok bacaan bunyi pula. Okay, jadi kita turunkan speed aircon ni pada tahap 1 lah, tak mau dia ganggu. Sekarang ni kita nak buat ujian bunyi kenderaan bila kita pandu lah. Saya nak tahu bunyi ref lah. Kita guna kira-kira saya saja nak tunjuk beza lah ni. Sekarang ni 2,500. Pasal atas highway selalunya lebih kurang dalam 2,500 lah. Jadi kita nak tengok kan sama ada bunyi jalan tu berapa. 55 lah, lebih kurang 55 So 55 decibel lebih kurang untuk lebih kurang engine RPM dan 2,500 lah, which is the typical engine RPM bila kita jalan atas highway. So sekarang ni saya nak buat testing dia. Kita buat ni kira walking speed lah, macam kita depan kosong rumah tengah jalan pelan-pelan tu. Okay, idle. (54, 55 decibel. So kita akan pergi 30, 50, 70, 100, 110, 120. Maybe lah, kita tengok macam mana. Ada ruang tak kita nak lalu, nak sampai ke kelajuan tersebut. Okay, ini juga kita akan cuba buat maksimum RPM. Tengok macam mana dia punya ni. Jadi maksimum RPM tu kita, awak tengok lah, saya tak boleh nak baca lah, saya tengok depan lah. Jadi kita akan baca, kita akan run meter tu concurrent. You akan nampak lah nanti apa dia punya bacaan dia. Saya tak nampak lah, kita sama-sama akan baca. Kuat juga rev dia. Maksimum rev telefon dalam 70-72 lah. Okay, sekarang kita nak set ke 30 km sejam. $50 bayar kita atas highway ni. Apa? So saya naikkan pergi ke 70. dah capai. Okay, saya naik di 90 pula.
sampai 90. 2100 RPM. Kita akan cuba letak ke 100. Sekarang ni dia tengah ikut kereta depan lah. Okay, ini keadaan real life driving lah. Ikut kereta depan saya lebih kurang 75 km. On adaptive cruise control. Tengok sendiri. Dengar bacaan lah. Kita masuk lebuh raya yang agak kosong. Saya rasa boleh capai 110 lagi. Tapi akan dia pecut lah. Sekarang lebih kurang 90 lah. Belum nampak lagi depan tu ada kereta. Ini 99-100 km sejam. Berbeza tengok bunyi jalan. Bila jalan kasar bunyi dia tinggi lah. Okay, 110. Saya tak boleh tengok berapa, tapi saya boleh cerita kata dia punya kabin memang berasa senyap lah, tak rasa bising lah. Bunyi angin tu ada sikit-sikit. Bukanlah senyap, tapi kiranya normal lah, normal. Untuk kelajuan ni kira okey sangat. Okey, macam tu saja kita punya bacaan kita hari ni. Awak dah tengok dah. So saya rasa apa-apa persoalan yang ada, kita dah letak tadi kan jadual dan carta perbandingan lah. Bunyi tahap macam mana, bunyi tipikal dalam kereta pada kelajuan-kelajuan tertentu. Jadi awak boleh tengok sendirilah dan bandingkan dan buat kesimpulan sendiri. Pada saya rasa Ativa ni dia punya tahap bunyi dia tak bising, walaupun orang kata 3 silinder takut bising, ada power nak kena rev. Tak, saya rasa okey je. Bila kita rev maksimum tadi pun awak boleh tengok dia punya tahap bunyi dia berapa. And I think it's sangat-sangat boleh diterima pakai lah. Dia bukan kata bising sangat-sangat apa tidak. Dan memandangkan kereta ni juga harganya mampu milik, it's fair, berpatutan. Kalau kita nak, kita boleh tambah lagi penambah bunyi, nak bagi dia lagi senyap lagi. Macam-macam kita boleh pasang di luar tu kan. In fact, kalau kita awak ambil gear up punya aksesori pun ada lagi tambahan penyerap bunyi lah. Kalau nak bagi kabin berasa lebih senyap lagi. Untuk kereta-kereta mewah yang kita tengok dia punya tahap bunyi lebih rendah tu,
selalunya typically benda tu dicapai dengan menggunakan kaca yang dua lapis lah, double glaze windows. Itu membolehkan bunyi daripada luar kurang masuk ke dalam lah. Because tadi kita dah tengok bunyi enjin tanpa sebarang pergerakan, dan kemudian bunyi enjin dengan pergerakan. So kita tengok beza tu ialah faktor luaran lah, maksudnya faktor jalan dan faktor bunyi trafik lah. Itu perbezaan dia. Dan nanti petang kita akan cuba buat satu video tunjuk live lah, nak turunkan suhu kabin daripada berapa ke berapa lah. Pasal suhu kabin ni dia memang bila panas kat Malaysia ni kan boleh sampai 40 lebih ya. Bila 40 lebih tu nak bagi turun memang makan masa lah. Dan kita tengok macam mana suhu tu kita boleh turunkan nanti. Kali kita akan buat yang itu pula. Ni sekarang saya nak biarkan kereta duduk heat soak lah. Dia terima haba matahari semua. Sejam 2 jam mungkin suhu akan naik, harap tak hujan. Kita akan tunjuk pula. Okay, Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi mungkin petang ni, insyaAllah.